أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kak Jim mute ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integrasi ilmu nakli dan akli dan juga salam Ramadan Al-Mubarak. Selamat datang ke program Akrab Fasting Talk Ramadan Karim siri ketiga, dan hari ini bersamaan dengan 16 Ramadan 1445 Hijrah, bermana kita telah memasuki hari ke-16 bagi umat Islam berpuasa. Apa khabar semua? Alhamdulillah, moga-moga kita semua terus istiqomah dan berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Sebelum itu, bantu saya untuk kongsikan link ini agar lebih ramai mendapat manfaatnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaannya orang yang mempelajari ilmu dan kemudian tidak menyampaikan kepada orang lain, bagaikan orang yang menyimpan harta namun tidak menggunakannya. Riwayat At-Tabrani. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk kita bersama-sama mendengarkan perkongsian daripada sahabat saya, iaitu Puan Sarifah Hayati Syed Noh. Tak kenal maka tak cinta. Jadi saya sertakan sedikit biodata Puan Yati. Beliau merupakan ahli akrab yang telah dilantik sejak tahun 2012 dan telah ditauliahkan sebagai akrab pakar pada tahun 2020. Sekarang Puan Yati bertugas sebagai penolong pegawai arkitek landscape di Majlis Bandaraya Subang Jaya. Jadi tanpa melengahkan masa, dijemput Puan Yati untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Fa Inni Qarib, aku amat berkat, aku amat dekat dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jin yang dikasihi. Hari ini Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi tabim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan Fa Inni Qarib. Fa Inni Qarib adalah satu tajuk yang memang saya pilih kerana tajuk ini amat dekat dengan kita sebenarnya. Amat dekat. Sebab apa maksud Fa Inni Qarib ini? Fa Inni Qarib ini adalah daripada surah Al-Baqarah 186, di mana kita akan bercerita lanjut tadi dengan slide yang saya sediakan. InsyaAllah slide-slide tu saya sediakan, bolehlah untuk kita kongsi sama untuk hari ini ya, insyaAllah. Okay. Fa Inni Qarib ini
kata Allah, aku amat dekat denganmu. Iaitu satu pengenalan pada surah Al-Baqarah ini adalah bagaimana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala setelah peristiwa yang di mana penduduk Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan dekat, kita dekat, maka kita akan memunajat, iaitu berbisik dengannya, atau adakah dia jauh, maka kita akan menyerunya. Nabi SAW tidak menjawab. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, di manakah Tuhan kita? Ketika firman-Nya ini diturunkan dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan perkenankan pada kalian. Al-Mu'min 40-60. Maka orang ramai bertanya, sekiranya kami mengetahui saat manakah yang lebih tepat untuk menekan doa bagi kami, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 186, dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sungguh aku dekat. Tuan-tuan, saya nak cerita kat sini, kesimpulan daripada ayat ini, perkataan fa itu adalah sesungguhnya ayat fa itu ayat satu, ayat taukid, iaitu ayat untuk meyakinkan hambanya, adalah membuktikan hati kita ni, hati manusia ni sangat berbolak-balik, gundah gulana. Tak kira lah orang miskin ke orang kaya ke, yang mana jiwa kita ni, jiwa insan adalah perlu diikat dengan pencipta kita, iaitu Al-Khaliq. Saya teringat ada satu lagu daripada Siti Nurhaliza kan, lagu tu orang Indonesia punya, daripada filem Perempuan Bekalan Sorban. Dalam Perempuan Bekalan Sorban itu ada lagunya yang dikatakan, lagu itu adalah bertajuk saya lupa, tapi ada lirik katanya berkaitan dengan perlu diikat dengan pencipta ni, iaitu ada setiap insan telah Unmute kan. Okay. Dah okey. Okay. Yang mana lagu tersebut sangat dekat dengan lagu pencipta ni, itu Al-Khaliq. Dan tuan-puan, yang saya nak bercerita pasal lagu itu adalah kerana Tak dengar. dia jadi auto, minta maaf ya. Sebab the host Amir, okay. Alright. Yang mana jiwa insan perlu dekat dengan pencipta Al-Khaliq. Tuan-puan, nak cerita kat sini, Allah ni bersungguh-sungguh atau menekankan untuk kita minta ataupun meminta dengannya. Allah nak kita minta dengan, sebab ini Allah Maha Agung ini dekat dengan hambanya. Kita jarang minta dengan Allah, sedangkan Allah suka manusia yang paling banyak memohon pada Allah. Allah suka kalau kita minta bersungguh-sungguh, Allah menerima sesiapa yang meminta dengannya. Okay, next. Seterusnya akan saya ceritakan mengenali dirimu, mengenali kita lah. Apakah sandaran dalam mengenal diri kita ni? Semestinya adalah hati kita. Hati mengenal Allah juga, kita kena ada dua tahap mengenal Allah, sama ada akal atau hati. Keupayaan akal dan keupayaan hati. Hati ni lebih jauh daya kuatannya daripada daya akal. Kerana daya akal hanya boleh menerima kebenaran-kebenaran yang masuk akal. Kebenaran yang tak masuk akal tak boleh nak terima. Contohnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau ikutkan akal, susah kita nak terima, ada setengah macam gitu ya. Maka hati pula berkeupayaan jauh lebih canggih daripada akal. Daya hati kita boleh memahami perkara-perkara yang benar, walaupun akal tak berterima, tapi hati berterima. Ini yang saya bacakan teks ini daripada menurut Syekh Dr. Haji Jahid Haji Siddiq Al-Khalidi. Okay. Saya nak berkongsi dengan tuan-puan mengenai hati kita ni nak sandar kat mana, mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam dengan sakit perut tu. Mungkin ada yang pernah dengar kisah ni ya. Kisah di mana Nabi Musa ni waktu dia sakit perut, dia tanya Allah, ya Allah aku sakit perut, kata Nabi Musa. Allah kata, Musa, kau sakit perut, kau carilah rumput macam tu lah, saya rumput ataupun herba macam tu lah. Kemudian teruslah Musa mendapatkan rumput ataupun daun herba tersebut. Apabila memakan rumput tersebut, hilang sakit perut Nabi Musa. Kemudian di hari yang berbeza, Nabi Musa sakit perut lagi. Kemudian dia terus mencari kepada rumput tersebut.
berbeza dengan kali pertama dia sakit perut. Terus dia cari rumput tu, dia makan rumput tu. Tadi Rasulullah kata Nabi Musa, kenapa tak hilang sakit perut ni kan? Rupa-rupanya Allah, dia kata, ya Allah, kenapa aku makan rumput ni? Kenapa aku makan rumput ni? Tak hilang rasa sakit perut ni. Kata Allah, Musa, mula-mula kau sakit perut, kau cari aku dulu. Allah tegur Nabi Musa. Tapi bila kau kali kedua ni, kau cari rumput tu dulu. Nak ceritanya tadi, sebenarnya Allah nak kita minta dengan dia dulu. Ya, tuan-tuan dia. Nak ceritanya tadi Allah yang dekat dengan kita. Pasal sakit peristiwa Nabi Musa ni sangat-sangat betul-betul kena dekat jiwa saya lah. Saya macam apa-apa kita dengan Allah dulu, betapa Allah ni dekat dengan kita. Okay, next. Okay, untuk mengenali diri secara psikologinya pula, ni antara kaedah ataupun dalam psikologi kita boleh kenal ya, inventory personality warna-warna, IPW, strength custom map, inventory gaya bercinta, 60 personalities, falak insan. Siapakah kita, ini antaranya inilah metod-metod yang kita boleh pakai. Satu lagi yang saya pernah belajar ni, antara yang paling menarik perhatian saya adalah falak insan. Falak insan ni boleh dikatakan 99% untuk kita kenal orang tu. Yang saya pernah belajar ni lah. Dan sangat-sangat menjadilah, maksud saya, bila kita buat ujian ni, kebanyakan orang tu akan cakap, macam mana Puan tahu? Saya kata, inilah nombor dia bercerita. Daripada tarikh lahir tu, kita buat kiraan, kita tahu. Okey, macam saya adalah orang yang nombor 3. Nombor 3 tu maksudnya adalah orang yang kasih sayang ataupun orang yang sentimental lah. Itu yang saya kata. Sebab tu saya ni kadang-kadang kita ni bila kita teringat kisah lampau-lampau, kita jadi sentimental juga. Teringat kawan-kawan, teringat zaman-zaman budak-budak dulu, zaman sekolah. Memang saya ingat zaman-zaman umur 5-6 tahun, hampir 4 dekad dah yang lalu, tapi kita masih ingat lagi. Kemudian terkenang, ramai yang kita terkenal. Saya rasa mungkin kawan-kawan yang lain pun macam tu juga agaknya kan. Teringat kisah-kisah dulu. Itu buatkan kita jadi sentimental, teringat zaman-zaman dulu. Memanglah orang kata let bygone be bygone, betul. Tapi secara tak langsung sebenarnya kita akan teringat macam tu, dan jadi jiwa ni jadi makin sentimental. Mengenal semula kisah lama. Kita akan, mungkin setengah orang benda tu akan menjadi sedih, tapi sebenarnya benda-benda macam ni adalah satu memori untuk kita kenal kembali. Itu cara kita nak mesti supaya kita ni lebih positif, lebih kenal diri kita sendiri. Bila kita mengenal diri kita, kita akan rasa macam mudah untuk kita memohon ampun dengan Allah, minta maaf dengan Allah. Perkara sebegini sangat-sangat kita tekankan, sebabnya pada diri saya sendiri sekalipun, bila kita melihat perkara yang lalu, kita mengenal perkara yang lalu, secara tak langsung kita nampak diri kita yang dulu aku ni orang susah, macam tu lah kan. Lepas tu, adakah macam mana dengan anda semua? Adakah ada tak orang macam saya ni? Ada tak macam tu di kalangan yang mendengar ni? Sama macam saya, sentimental macam saya juga. Ingat yang lepas-lepas kan? Macam tu lah. Janji kita kita mengenal tu tidaklah sampai kita ni sampai lupa, tak ingat kan? Kita lupa diri, tidaklah. Maknanya tidaklah betul dengan agama, betul tak? Okey, yang nak bercerita lanjut mengenai psikologi yang IPW seperti sebenarnya sangat seronok juga. IPW pun seronok juga. IGB, inventory gaya bercinta. Macam, okey, saya nak berkongsi mengenai strength cluster map ni. Cluster map ni saya pernah tengok dekat masa tu bersama dengan USIF dan Akrab Kebangsaan, ada rawatan ke Padang Indonesia. Waktu tu kita ke kita ke Dinas Puteri, di mana waktu itu kita tanya guru-guru kat sana dan unit psikologi untuk mengenal pelajar-pelajar ataupun kekuatan pelajar di sana. Diorang menggunakan stress cluster map. Cluster map ini sangat bagus jugalah. Bagus, bagi saya bagus, sebab ada seorang itu betul bercerita, anak ini dia kata adalah seorang yang sangat bijak pandai, seorang yang fakta, sangat hebat dalam data, memang belajar pandai. Tapi bila dia menggunakan strength custom map ni, dia tengok anak ni
dia punya rasa diri tu kurang, dia cakap. Oh, saya kata, oh, empati diri. Maksudnya dia sepatutnya orang yang data ataupun orang yang data pandai, statistik terror semua ni. Jadi pihak sekolah mencarikan anak ini untuk menyambung pelajarannya dalam bidang perubatan, doktor lah. Tapi memandangkan bila dia buat stress cluster map ni, tengok anak ni tiada rasa macam rasa diri tu, rasa empati pada orang tu dia kurang. Jadi dia tidak digalakkan mengambil doktor tu. Dia telah berbincang bersama ibu bapanya. So anak ini digalakkan, mak bapaknya juga, mak ayah juga menggalakkan dia sambung belajar dalam bidang atuari. Okay, next. Okay, kat sini saya nak bercerita. Sebenarnya ni ada lagu ni. Boleh pasal lagu tak? Moderator ni, apa tu? Lagu dekat yang suci. Sikit lah. Sebenarnya keikhlasan dia. Terdengar bisikan mesra, kalimah keramat bermentera. Bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba. Keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah
keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Unmute. Unmute. Poyati unmute. Minta maaf dia auto unmute lah. Saya tak tahu kenapa dia jadi auto unmute. Okay, sorry. Tadi saya cakap mengenai keikhlasan doa, mengubah keikhlasan doa kita sebagai hamba ni. Betapa kita bersungguh-sungguh tadi yang saya relatekan dengan perkataan Fa tadi. Fa kata Allah kata, mintalah dengan aku ni, minta. Allah merayu dengan kita kan, Allah nak sangat kita minta dengan dia. Tu dah kita sebagai hambanya bila keikhlasan kita berdoa, merubah kasih, merubah takdir. Maksudnya di sini adalah keagungan Allah itulah kan, kasih doa, keagungan kasih merubah takdir. Di mana terdengar bisikan Musa, maksudnya kita ni ada satu kisah nak cerita, kisah mengenai seorang wanita pada zaman Nabi Musa, mengenai seorang wanita ni dia meminta kepada Musa, dia kata pada kisah Musa ni datangnya seorang wanita tersebut telah meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar dikurniakan zuriat. Usianya dah tua, dah lanjut, memang tak boleh nak beranak lah, tak boleh nak wahaikan anak lagi lah, memang dia tak boleh hamil langsung katanya dalam kisah ni lah. Lalu dia minta Nabi Musa doakan dia lah. Lalu Nabi Musa berdoa pada Allah untuk menyampaikan hasrat wanita tersebut. Allah kemudian membalas, wahai Musa, aku telah menetapkannya. Wanita tersebut adalah seorang yang mandul, kata Allah. Allah berfirman. Nabi Musa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada wanita tersebut. Wanita mestilah rasa sedih kan, Allah mestilah sedih lah dia. Kemudian dia balik rumah, dia saban hari tak berputus asa berdoa yang satu hari nanti dia akan dikurniakan seorang anak dengan berita. Kemudian dia, dengan doa dia tu, harapan dia selit kat situ agar berita gembira ni satu hari nanti Allah akan kabulkan doa dia tu. Sehingga pada satu hari wanita tersebut datang kepada Nabi Musa untuk menggendong anak, sedang menggendong anak kecil. Rasulullah, baginda bertanya, siapa anak kecil ni? Kata wanita tersebut, ini adalah anakku yang Allah telah mengenakan kepadaku. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau menetapkan wanita itu adalah seorang yang mandul? Allah menjawab, wahai Musa, setiap kali aku tentukan dia adalah seorang yang mandul, dia akan berkata, iaitu dia berdoalah wanita itu. Setiap kali Allah kata dia mandul, dia akan cakap apa? Wahai ya Rahim, ya wahai yang penyayang, setiap kali kamu tetapkan kepadaku seorang yang mandul, aku tetap berdoa padamu ya Allah. Kemudian kata Allah, kerana doa tu tadi, kasih sayang aku adalah melebihi kemarahanku, kata Allah. Hebat kan? Hebatnya doa ini. Okey, seterusnya kita next. Alright. Semua orang tahu kan apa maksud tahajud ni? Tahajud ni adalah apa maksud dia? Apa maksud cinta ni? Bahasa mudah, tahajud adalah sembahyang sunat, terjaga bertidur, solat malam. Sebenarnya kenapa kita buat macam ni adalah untuk mendapatkan cinta agung, cinta yang agung. Bukan senang ya, kena bangun 9 malam untuk bersifar, berzikir. Ini pun adalah salah satu terapi yang sangat berkesan untuk kita. Kerana waktu-waktu yang macam ni, mendapat kemudahan Allah adalah sangat-sangat, Allah kata, pada waktu itu bercakaplah dengan aku. Dengarlah kata aku. Apa yang Allah nak kita meminta pada dia waktu-waktu yang begitu antara kita dengan Allah. Waktu-waktu itu adalah satu peluang keemasan yang Allah tawarkan kepada manusia untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Lagi satu kan, betul tak, kalau kita bangun malam ni, dia punya tenang tu lain kan, betul tak? Siapa yang pernah menghadapi suasana ni, saya rasa
faham keadaan ni kan, bagaimana kita dengan Allah, nak sedih ke, nak nangis ke, nak luah segala-galanya, waktu itulah juga kita nak luah. Jadi semasa kita meluahkan tu sebenarnya tak terluah, tapi kadang-kadang tu termenung depan tika pada termenung tu depan tika semayang tu. Rasa macam tak terluah perasaan ni. Tapi bila kita walaupun tak bercakap, rasa tenang juga sebenarnya kan. Sebab Allah ni cinta yang paling agung. Paling orang kata yang paling kita ni sebenarnya hakikatnya kita dengan kita sendiri ni sebenarnya, hakikat manusia ni, pergilah hebatlah macam mana sekalipun, manusia ini sebenarnya memerlukan hakikatnya adalah manusia ini memerlukan petunjuk pada Allah. Apa-apa yang kita buat adalah kita perlukan petunjuk. Sebab dunia ini adalah hanya satu persinggahan sebenarnya. Bila kita memikirkan ke alam yang lebih yang sepatutnya kita berada, kita akan tahu ataupun kita akan menghargai hubungan kita dengan Allah dengan berqiyamul lail. Okay, next. Okay, setelah hati. Maksud saya kat sini, apa yang nak tanya jugalah kan, apa yang faham mengenai setelah hati ni sebenarnya? Boleh saya tahu? Nak tengok juga. Siapa yang boleh faham? Cakap, boleh type dekat chat tu apa yang difahamkan dengan mengenai setelah hati ni. Okay, dalam perbincangan setelah hati, setelah hati ni bermaksud kan, setelah itu bermaksud komunikasi yang satu teknologi komunikasi tanpa wire dengan menggunakan satelit parabola yang berada di angkasa mengelilingi dunia. Kita dengan Allah ni tak perlu nak spesifik nak kena buat appointment ke apa ke. Terus kita minta dengan dia. Kan Allah kata, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Kata Allah dengan ayat Fa'ini Qarib ni, dia sebenarnya sedang membuka peluang kepada kita. Sebagaimana peluang yang diberikan kepada para Nabi, bahawa kita dapat bersahabat dan bercakap-cakap dengannya. Sebab tujuan agama adalah membuat manusia itu dekat ataupun takarruf dengan Allah, untuk menyatukan, saling mengenal dan mampu saling menyapa. Ataupun berhubung teruslah, maksudnya kita direct dengan Allah, berhubung terus. Saya nak dalam kita berdoa pada Allah ni, antaranya ketika mana kita bersedih lah kan, bersedih hati, ketika mana kita melalui kepedihan takdir hidup kita, kita cuba ubati dengan inna rabbi latifu lima yasha innahu huwa alimun hakim. Sebut kat hati ni, sesungguhnya Tuhanku amat lembut dengan aku. Tuhanku amat lembut dengan segala ketentuannya. Ujuan kita ni perlu dipandu andai kita memikirkan banyak berulang kali. Ini akan lama-lama perasaan ini akan didasari dengan nafsu. Ayat ni adalah ayat dalam surah Yusuf ayat 100. Setelah hati, selain pada itu, dengan Allah yang ada di mana-mana, tidak sekadar menyebut nama dan ulang-ulang dalam solat dan doa kita. Kita juga berhubung langsung dengan Allah. Nama yang kita sebut itu tidak kosong dengan hadir dengan zatnya sendiri. Ada metodologi yang baku, iaitu tarik langkah-langkah atau praktif sofistik metafizik yang harus kita jalani, mampu menemukan ataupun menjumpai, melihat dan tersambung dengan si pemilik, iaitu Allah yang Rabbi, Allah yang Maha Agung. Kalau kita betul-betul, ni metodologi secara saintifik ya, yang ditempuh agak, kalau kita tengok dari segi satelit ni itu, metodologi langkah-langkah saintifik yang harus ditempuh untuk mampu mengakses ataupun akrab dengan berbagai jenis gelombang ni. Macam kita dengan Allah lah, Allah ada di mana-mana, tak kira kat mana. Kita rasa sedih hati ke, rasa gembira ke, kita terus berdoa Allah dan minta dengan Allah secara direct. Seterusnya saya juga ingin berkongsi mengenai kisah Zulkarnain. Kan dalam surah Kahfi ayat 98 kan, setelah Zulkarnain membangunkan tembok-tembok itu dah selesai, dah berjaya, Zulkarnain menyebutkan haza rahmatan min rabbi,
ini adalah kurnia Allah yang diberikan kepadaku. Maknanya Zulkarnain ini setelah berjaya, dia tidak sandarkan kejayaan itu adalah pada dia dan tim-timnya. Tapi yang dicakap ini adalah rahmat ataupun kurniaan Allah kepada dia. Bukan sekadar sedih. Bila berjaya pun kita sandar pada Allah juga dulu. Dan jika janji Tuhan, katanya Zulkarnain lagi, yang saya baca tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini, katanya Zulkarnain, setelah Zulkarnain selesai membangunnya, iaitu membina tembok itulah, terus Zulkarnain berkata, Haza rahmatan min Rabbi. Ini adalah rahmat dari kurnia Tuhanku. Saya share dengan tuan-tuan daripada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, untuk hari ini, saya rasa ini sajalah perkongsian saya berkaitan dengan fa'ini qarib, iaitu Allah sangat dekat dengan kita. Jazakallahu khairan katsira. Agak cepat sebenarnya, tetapi saya harap apa yang saya sharekan ini atau kongsikan ini dekat dengan tuan-puan, dan maafkan saya sekiranya ada kekurangan yang telah didapati sesungguhnya itu daripada saya sendirilah. Yang kelemahan itu daripada saya, dan selebihnya kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Kak Jen, terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan. Terima kasih Kak Jen. Kak Jem tak dengar suara. Tak dengar. Tak dengar suara Kak Jem. Boleh unmute kan tak? Rasanya Kak Jem ni ada masalah. Masalah audio rasanya ni. Tak apalah, saya tutup je lah ya. Boleh eh? Boleh dengar suara saya? Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Yati di atas perkongsian yang cukup menarik. So, moga-moga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. So, sekian saja program kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran untuk isi jil. So, sehingga bertemu lagi di sini akan datang, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan program kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, sekali saja
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.